Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan dengan topik 6.0 iaitu array. Dan topik array ini adalah topik yang berkaitan dengan assignment yang mana kita kena selesaikan assignment menggunakan array. Sebelum kita masuk dengan lebih jauh lagi, saya nak bagi tahu bahawa array ini dia sebenarnya adalah sebahagian daripada Aik kenapa tak nak keluar? Sorry saya punya tak nak keluar pula ink saya. Dia sebahagian daripada Aik. Kenapa ni? Alamak dia tak nak keluar dah pula. Sekejap saya close dulu Dia adalah repetition sebenarnya. Okay, array ni sebenarnya adalah repetition. Boleh. Okay. Oh ada. Okay. Array ini sebenarnya dia samalah dengan repetition. Yang kita dah belajar sebelum ni, repetition, iaitu dia still ada ICU. Cuma perbezaan antara array dan repetition ni secara roughly, kalau array dan ini adalah repetition. Kalau ICU untuk array, ICU untuk repetition biasanya repetition untuk I ni kita akan start dengan I equal 1. Comot pula. I equal 1. Tetapi untuk array kita akan start dengan I equal 0. Mesti start dengan 0. Condition kita akan buat I less equal 5 contohnya. Tetapi untuk condition bagi array kita akan letak I less 5. Dia tak ada equal. Less 5 ataupun kita akan buat I less contohlah A dot length. Macam tu perbezaan dia. Lepas tu untuk updating ini biasanya I equal I tambah 1. Yang ini pun sama. I equal I tambah 1. Selain daripada I equal I tambah 1, kita boleh juga buat I plus plus. Sama juga dekat sini. I plus plus tu sama masuk dengan I equal I tambah 1. Seterusnya, apa lagi yang membezakan antara array dan juga repetition? Kita tengok dari segi simpanan data tersebut di dalam memori komputer. Kalau repetition sebelum ni, contoh saya nak simpan sum mark for 5 student. So biasanya kita akan sedia satu bekas tu nama sum dan semua mark akan masuk dalam ni. Contoh mark yang pertama 70, 80, 90, 100, 99. Semua akan duduk dalam satu longgok yang sama. Itu repetition yang kita dah buat sebelum ni. Tetapi kalau array, dia ada specific location. Dia ada bilik-bilik dia. Satu bilik, satu nombor. Kalau 70, dia akan start dengan bilik yang pertama, kemudian 90, 80, 100, 99 dan seterusnya. Dia ada specific location di mana kita panggil dia adalah index. Index. Dan index ini mesti bermula dengan kosong. Ini index 1, ini index 2, index 3, index 4, index 5 contohnya. Tetapi bila dia kata for 5 student, dia tak akan sampai 5 lah. Dia akan sampai index 4 saja sebab elemennya ada 5. Elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5. Elemen masih lagi ada 5 cuma indeks dia sampai 4 sahaja. Lepas tu perbezaan yang seterusnya, hopefully boleh take note apa yang saya tulis ni.
Kalau sebelum ni, untuk repetition biasa, kita buat macam ni kan. Contoh, read, mark. Tetapi bila array, dia akan jadi macam ni. Read, mark, I. Okay, ada I ni. Ada I. Sebab dia ada index. Okay, ada I ni. Itu perbezaan dia. Sebab I ni dia ada index ni. Index ni 0, 1, 2 dan seterusnya. Okay, lepas tu biasanya kita akan terus letak sum equal sum tambah mark. Kan? Tetapi untuk yang ni dia akan jadi begini. Sum equal sum tambah mark I. Itulah perbezaan dia antara repetition dan array. Dia benda yang sama, cuma perbezaannya dia simpan lebih spesifik dalam memori komputer secara berasingan. Okey, boleh tak nampak perbezaan ni secara kasar dulu, secara general. Perbezaan antara array dan repetition. So dia adalah benda yang sama. Okey, benda yang sama. Cuma perbezaannya yang ni longgut sekali, yang ni dia asing-asing. Sekarang kita lihat kepada learning outcome dulu. Yang pertama adalah define array and related with memory allocation. Okay, memory allocation ni merujuk kepada benda ni lah. Kita imagine lah dalam memori komputer tu dia sediakan ruang untuk simpan data apa. Okay. Kalau dia nak simpan untuk mark, bermaksud memori komputer ni nama variable dia mark dan dia dah sediakan ruang. Okay, ruang ni disediakan untuk simpan mark sahaja. Dia tak boleh dalam ni nak simpan mark, dalam ni juga nak simpan height. Tak boleh. Satu array, satu data type sahaja dan satu variable sahaja yang dia akan simpan. Okay. Lepas tu accessing array, initialize, tadi saya dah sebut, initialize mesti start dengan 0. Okay, tak boleh start dengan 1, 2 dan sebagainya, mesti kena start dengan 0. Yang ni. Okay, initialize start dengan 0. Okay, untuk input. Input tadi saya dah tunjuk di mana input kita tadi adalah yang ni, ini input ni, read, mark, I. Itu cara penulisan input dia. Berbeza dengan sebelum ni, dia tak ada location yang spesifik. Okay, so input kita akan ada I dekat belakang. Untuk proses pun sama. Proses kita mungkin akan ada variable yang melibatkan I. Okay. Dan begitu juga dengan output. Kalau sebelum ni output kita nak display, contohnya nak display mark. Biasanya kita akan terus buat display mark. Tapi sekarang dia akan jadi display mark I. Macam tu. Itu perbezaan dia. Okay, so saya dah ceritakan tentang proses dan juga output. Kemudian yang seterusnya kita akan construct program that perform one dimensional array. Inilah kita punya assignment. Kita nak perform one dimensional array. Okay, dan dalam array ni kita boleh cari minimum, maximum, frequency, total dan juga mean. Okay, dan kita boleh buat linear search, iaitu kita boleh cari. Linear search tu maksudnya kita boleh cari, okay, apakah mark pada indeks kedua? Kita nampak 80. Okay, ataupun apakah second mark that enter into the computer. Second mark yang ni 80. Second mark ni tapi pada indeks 1. Kalau yang ni kita dah masuk selonggot macam ni, saya nak tahu mana nombor yang dimasukkan pada kali kedua. Kita tak tahu, kita tak nampak sebab dia main masuk je. Tapi yang ini kita boleh search. Kita nak cari pada indeks ke berapa. Okay, sebab tu dia boleh buat linear search untuk array. Okay, untuk D sama juga ni construct perform one dimensional array operation. Okay, yang ini tadi adalah operator, array operator. Yang ini adalah operation dia. Okay. Sekarang kita lihat kepada dia punya introduction. Okay, input enter into a computer will be stored in a memory of a computer called variable. So kita dah kenal benda ni adalah variable, dia akan simpan di sini. Okay, tetapi masalah dia kalau tak buat array, okay, bila kita declare ni double untuk simpan mark. Okay, bila mark masuk, mark 97.5 masuk, dia akan duduk di sini dalam variable mark. Okay, tetapi disebabkan hanya satu location saja yang wujud, maka bila mark kedua yang masuk, dia akan replace value. Replace.
Dia tak simpan dah 97.5 tu. Dia replace sebab ada satu location je. Dan satu location ni tak boleh berimpit-rimpit. Dia satu location, satu value. Bila mak yang kedua masuk, dia akan replace untuk 41.0. So bila sampai dekat sini hanya nilai 36.5 sahaja yang ada. 41.0, 97.5 dah tak ada. Ini kelemahan dia kalau tak buat array. Okey, sedangkan kita nak simpan semua. Jadi macam mana nak selesaikan masalah ni? Macam mana saya nak keep semua ni? Nak 97.5 nak, 41.0 pun nak, ini semua nak. Saya tak nak dia replace. So macam mana nak solve benda tu? Dia adalah menggunakan array. Okay, to answer is use array. What is array? Is an ordered sequence of data of the same type. Okay. Macam yang saya sebut tadi, sebut je array, kita tahu dia ada satu location dalam komputer. Dia sequence ordered, dia mesti start dengan indeks kosong dulu. Kalau first nombor masuk, mesti dia duduk indeks kosong. Dia tak boleh pilih. Contoh saya nak duduk indeks 5, tak boleh. Dia mesti ordered in sequence of data dan same type. Kalau kata mark integer, so dalam ni semua mark integer. Okay, dia mesti same type. So, cuba kita tengok balik. Contoh yang sama macam tadi, double mark. Cuma bila nak declare, kena ada benda ni. Double square bracket mark. Okay, bila array, begitulah declarationnya. Bila kita declare, kita dah tahu kita nak simpan 3 nombor. Jadi kita akan declare dan kita akan create. Declare and create array. So kita declare mark. Dan mark ni ada 3. 3 ini merujuk kepada size. Size ataupun ruang memori tu. 3 maksudnya disediakan 3 ruang. Nampak tu? Bila kita buat macam ni, declare array, dia akan sediakan variable itu ada 3 ruang sebab kita mention kita nak 3 dan first mesti start dengan 0. Okay. Jadi, apa berlaku bila nombor-nombor tu masuk? Bila masuk je mark 0 ini bermark at index 0. Okay, so mark at index 0 masuk 97.5. Kemudian, bila kita tulis mark dalam bracket ada 1, maksudnya mark at index 1 letak 41.0. Seterusnya, kalau dia kata mark tu, maksudnya mark at index tu, masuk nilai. Jadi sekarang semua value ada. Dia tak replacekan tempat sebab kita dah sediakan 3 tempat untuk setiap satu nombor tu. Jadi itulah array. Okay, kita tengok lagi. Kita tengok lagi yang seterusnya. Okay, component of an array ini penting ya. Okay, kita kena kenal. Ada 5 components of an array. Okay. Saya bagi satu contoh dulu dekat sini. Okay, katakan tadi asyik mark je, saya nak buat dekat sini BMI. Okay. So BMI, kita nak buat array. Okay, array tu apa dia punya data type dia? So data type ni dia ada int, dia ada double, dia ada apa lagi? Boolean, dia ada char dan dia ada string. Okay, so kita kena tahu bila masa nak guna int ini untuk data type yang berjenis integer, nombor integer seperti days, hour, number of student, bilangan int ni integer. Bila masa nak guna double, bila ada perpuluhan. Contoh macam BMI. BMI ni mesti data type dia adalah double. Sebab mesti ada perpuluhan. Okay, so kita kena tahu apa data type dia. Untuk boolean, bila kita nak menggunakan true ataupun false. Okay, untuk boolean Untuk char adalah single character. Contoh kalau nama saya Mila, dia tak akan simpan Mila, dia akan simpan M. Single character untuk char. Okay. Manakala untuk string, string ni barulah boleh simpan nama. Baru boleh simpan Mila. Okay, so string ni perkataan. Character single character. Jadi kita kena kenal apa data type untuk array kita. Seterusnya name. Okay, name yang saya buat dekat sini adalah BMI. Array saya nama dia BMI.
Okay. Berapa dia punya size? Tengok pada bilangan kotaknya. Ada berapa kotak dekat sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So size dia adalah 6. Okay. Ikut bilangan elemen. Size ni merujuk kepada bilangan elemen. Okay. Elemen dalam ni lah. Ni elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6. Okay. Kemudian indeks. Indeks adalah yang di bahagian bawah ni. Bermula dengan indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Okey, awak tolong jangan tengok je tau. Buat juga dekat buku tu apa yang saya tulis ni. Jangan tengok je, nanti bos tahu tertidur lah. Okey, kalau saya tanya soalan, apakah maximum index bagi BMI? Apa maximum index dia? Apa maximum index untuk BMI ni? Kalau maximum index, dia adalah 5 lah. Indeks yang paling maksimum dekat sini adalah 5. Okay, ini pun favourite question. Dia tanya, state the maximum index. Jadi kita kena kenal maximum index 5, bukannya 6. 6 tu adalah size. Okay, selalu yang confuse antara 5 dan juga 6. Okay, index. Kemudian elemen, saya dah sebut tadi elemen apa yang berada dekat dalam ni dan jumlah elemen itu adalah sama dengan jumlah size. Kalau kita tengok dekat bawah, ini satu contoh Array name dia adalah 6. Setiap array mesti ada nama. Okey. Dan ini adalah indeks bahagian bawah dan mesti bermula dengan 0. Okey. Dan dalam ni adalah elemen. Size dia 7 mengikut bilangan elemen. Jadi kena kenal lah tu. Seterusnya. Okey. Dan ni dia dah menjawab kepada soalan di atas tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada tempat ini iaitu untuk declare and creating array. Ini penting. Bila nak start je buat array, kita mesti tahu untuk declare array. Contoh tadi saya nak buat untuk BMI kan. Okay, saya tulis balik yang BMI saya tadi tu. Saya nak buat satu array. Okey, array saya ni nama dia BMI. Okey, dan ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4 ni. Ada 5 elemen. Okey, BMI dan size saya adalah 5. Jadi saya kena declare. Okey, benda ini saya kena declare. Okay. Macam mana cara nak declare? Ini format dia iaitu data type follow by square bracket follow by array name. Okey, jadi macam mana saya nak declare ni data type saya BMI mesti double. Okey, jadi saya pun tulis double, lepas tu square bracket, kemudian array name saya BMI. Semicolon. Okay, so itu adalah declare. Mesti kena declare, wajib declare. Bila declare benda ni, barulah wujud location memory tu. Okay, bukan wujud dulu baru declare. Kita kena declare dulu baru dia wujud. Ini adalah contoh di bawah Okay, kalau untuk mak lah, letak double, square bracket, mak. Ini untuk declare. Kalau saya kata declare array, inilah maksud dia. Data type diikuti oleh square bracket dan array name. Okay. Seterusnya untuk creating array pula. Okay, perkara kedua yang wajib kita buat adalah creating array. Biasanya declare creating ni dia sekali. Okay, syntax dia adalah array name equal new data type size. Okay. Saya ambil balik BMI saya tadi tu. Okay, BMI saya tadi ada 5 kan? Ada 5. Jadi kita try BMI ni array name dia adalah BMI equal new data type dia adalah double. Size dia adalah 5. Semicolon. Okay. Boleh ikut tak ni setakat ni? Boleh. Okay, baik. Thank you. Okay, ini dia bagi example untuk contoh yang lain. Letak nama array equal new data type size dia. Okay, tadi kita buat secara berasingan. Ini kita nak combine. Okay, combine terus. Okay, biasanya kalau dalam exam kita sebut declare tu, kita sebenarnya declare and create sekali. Okay, bukan sekadar declare saja, mesti kena create sekali lah.
Okay, bila kita combine, format dia begini. Data type, ada square bracket, array name, equal new, data type, size. Dia combine tadi, declare dan juga create. Okay, yang tadi dia letak asing-asing, sekarang kita combine. So, kalau untuk BMI saya ni, data type saya double, ada square bracket, array name saya BMI, equal new, data type saya double, size. Size saya berapa tadi? 5. Okay. Macam tu. Okay, dan ini contoh yang diberikan untuk mark tadi. Double, square bracket, mark, new, double, size dia. Okay. So ini bila buat benda ni, maksudnya nanti akan wujud dekat memori kita. Nama dia BMI. Okay, dia simpan double dan size dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu dah akan wujud lah. Baru boleh masuk data. So, sebelum kita masuk data BMI ni, mesti kena declare and create dulu. Okay. Dah selesai dekat situ, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, array initialize. Okay. Ada satu lagi jenis soalan yang dia dah ada nilai siap-siap, initialize list. Okay, ini kita panggil initialize list. Di mana array dah ada nilai dia pada masa yang sama. Okay, contoh macam ni. Double mark. Kita tak perlu buat dah tadi, data type equal size kat belakang tak perlu sebab dah ada nilai. Dia dah bagi siap-siap nilai. Dia dah bagi. Ada keluar dalam soalan exam juga. Boleh tengok dalam pasir tu ada. Dan favorite question untuk soalan ni adalah dia akan sebut contoh. State the first element. The first element ni merujuk kepada the index 0. Okay. Yang ni. Okay. Pada index 0. Jangan bila nampak first pergi dekat 1. So bila dapat ni labelkan dulu. 0, 1. Label dulu. Bila dia kata first bukan bermaksud 1. First element yang ini pada indeks 0. Kalau dia kata second element, maksudnya elemen pada indeks 1. Yang tu yang akan buat confuse ni. Sebab biasanya bila second, mesti pergi dekat kedua kan. So kena careful. Okay, kena tengok dia minta first element ke, dia minta element at index 1. Okay, ada beza kalau dia kata first element, maksudnya dia akan pergi kepada first. Kalau dia kata element at index 1, baru dia akan pergi dekat tempat 1 ni. Ataupun dia kata first element, okay, so baru pergi tempat 1 ni. Boleh? Ataupun selain daripada tu, dia boleh juga tulis mark 0. Kenapa mark? Sebab array ni array mark. 0 maksudnya pada indeks 0. Okay, so kena tahu cara nak baca. Ini adalah contoh yang telah diberikan penilai untuk mark pada indeks-indeks tersebut. Dan ini yang saya biasa lukis, mesti ada nama array, mesti ada indeks dan dalam setiap indeks ni ada elemen yang telah diberikan. Okay. Seterusnya, okay, kalau saya tanya soalan dekat sini lah, berapa punya size? Size dia. Size dia mengikut jumlah elemen. 1, 2, 4, 5, 6. Ada 6. Maximum index apa? Maximum index. Apa dia maximum index? 5 ke madam? Pandai sayang, pandai. Okay, maximum index 5. Jadi dah kenal lah tu. Size ada 6, maximum dia 5. Okay, bagus. Kita pergi sikit lagi. Okay, yang ni saya tak nak tunjukkan lah. Okay, operation array okay, sebab kita tak buat exercise lagi, aku tak nampak. Okay, yang ni pula, bila kita nak start array, kita akan guna for loop. Okay, apa benda pula for loop ni? Okay, for loop ini dia sebenarnya sama lah dengan while loop. Okay, untuk repetition ataupun array. Okay, kedua-dua kan secara while loop ataupun for loop. Okay, oh ya Allah. Okay, while loop ataupun for loop. Tapi biasanya array kita akan buat for loop lah dan biasanya student pun suka for loop bila dah biasakan diri.
Okey, untuk Y dengan 4, okey, bagi kedua-dua ni, dalam pseudocode, dia hanya ada Y sahaja. Tak ada pseudocode 4, tak ada Y. Untuk kedua-dua ni sama ada dia 4 ke, kalau pseudocode mesti guna Y juga. Kalau Y, confirm Y lah. Okay, 4 ni dia hanya ada dalam pengaturcaraan sahaja, ada dalam coding sahaja untuk 4 ni. Okay, saya tunjuk satu contoh ya, macam mana perbezaan antara Y dan juga 4. Okay. Y dan juga 4, tengok dekat sini. Okay, yang ni saya dah ubah, lupalah dah ubah. Saya ambil yang benar. Okay, contoh saya ambil yang ni. Okay, ini kita ada I, initial. Lepas tu kita ada condition dan kita ada updating kat sini. Okay, so apa perbezaan antara Y dan juga for? Ada juga soalan pasir dia bagi coding macam ni. Dia cakap convert to for loop. For loop. Okay, jadi bila for loop, pertama sekali perkataan Y ini akan jadi for. Itu je saya ubah. Okay, perkataan Y akan jadi for. Kemudian initial ni, yang duduk kat atas ni, ambil masuk dekat dalam. Okay, initial duduk dekat. Lepas tu separate by semicolon. Kemudian ada condition dan kemudian letak semicolon kat sini, ambil dia punya updating ni. Duduk kat dalam. Okay, lepas tu yang ini kita buang lah dia punya curly bracket tu. Inilah dia for loop. Yang lain tak berubah langsung. Sama je, kekal sama. Yang berubah hanya for, Y akan jadi for dan dia punya ICU masuk duduk sekaligus dan separate by semicolon. Okay, boleh? Itu je perbezaan dia. Okay? Alright. Itu perbezaan dia. Jadi, bila nak buat array ni for, lepas tu ini dia punya initial. Okay, yang ini je perbezaan dia. Num.length. Okay, num.length ni maksudnya adalah size. Okay, contoh tadi, kalau saya buat untuk BMI tadi, yang saya buat BMI tadi kan, okay. BMI ada berapa tadi? 5. 3, ada 5. So, bila saya nak buat dalam bentuk for, dia akan jadi begini. For, okay, in I sama dengan kosong, mesti start dengan kosong sebab indeks kita bermula dengan kosong. Okay, lepas tu kita punya condition, okay, I less BMI kan. Okay, so kita tulis BMI.length. Semicolon. Lepas tu updating boleh letak I plus plus ataupun I ikut I tambah 1. Okay, apa maksud BMI.length ini? Dan ingat ni dia less, bukan ada equal, tak ada equal. BMI ni, BMI.length ni merujuk kepada size. Okay, so size dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud kat sini sebenarnya I less daripada 5. Tapi kita akan tukar dia kepada BMI.length. Maksudnya size array BMI tu. Okay. Seterusnya. Okay, operation. Operation largest dengan, okay, ini untuk input statement. Okay, sorry, kita tengok untuk input statement dulu. Okay. So, bila kita nak buat input, sebelum input kod-kod mana pun mesti kena declare dulu. Declare and create array. Yang tadi tu, yang saya ajar tadi. Mesti buat benda ni dulu. Array apa nak buat? Array dia array mark. Apa data type dia? Double. Berapa size dia? Ada 10 mark yang kita nak simpan. Jadi, input statement kita perbezaan dengan yang sebelum ni hanyalah kita tambah I saja. Sebelum ni tak ada I kan? Sekarang tambah I. Apa maksud I tu? Sebab bila array mark ada 10, bermaksud kita nak sediakan satu location memory. Nama location ni adalah mark dan dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 location. Dan ingat, indeks dia bermula dengan kosong. 1. Jadi sekarang cuba kita tengok I kosong. Okey, betul. I kurang daripada mark.length. Okey, mark.length ni maksudnya apa? 10. Dia punya size. Adakah kosong kurang daripada 10? Betul, true. So sekarang kosong kan? Jadi dia berada di sini pada indeks kosong. Okey. Mark I. Apa maksud mark I? Maksudnya mark pada indeks kosong. Sebab kita start dengan kosong. Jadi pada indeks kosong ni kita pun masuk markah 50 contohnya. Okey. Lepas tu updating. Tadi kosong. So sekarang I kita dah jadi 1.
Jadi mak pada indeks 1 pula. Di sini pula. Okey, macam tu Okey. Ini untuk display. Okey, kalau kita nak display, kita kena tulis mak I. Okey. Itulah secara ringkas untuk array. Ada lagi benda-benda lain kat dalam ni. Macam total tadi saya dah tunjuk kan. Tambah mak I. Yang penting, macam mana nak tahu siapa yang ada I? Kenapa total tak ada I? Sebab yang kita nak simpan itu adalah mak. Bila kita wujudkan array untuk mak, maka mak saja yang akan ada I. Total tak perlu sebab adakah kita perlu simpan total kat sini total, lepas tu sini total, sini total. Perlu ke buat total macam tu? Okey, total sum itu tak perlu sebab kalau kita buat resit bayaran pun, okey, kalau kita beli barang pun kan, beli barang katakan pen 10 sen, pemadam 20 sen, bukan sorry. Bila kita buat array untuk total, okay, kalau kita buat total I contohnya, bermaksud kat sini akan 10 sen. Okey, lepas tu kertas 20, total 30. Lepas tu apa lagi pembaris 10. Total, nampak tak berapa kali total kita buat. Secara logiknya total kita akan buat last kali kan. Nampak? Kita tak buat macam ni. Kalau dapat resit macam ni pening kita. So that's why total tu dia tak ada I. Sebab kita tak buat array untuk total. Kita tak simpan total. Kita nak total ni last kali saja. Okay, jadi kita kena tahu bila masa ada I, bila masa tak ada. Apa benda yang kita nak simpan secara berturutan. Okay. Okay. Okay, so kalau nak cari average, biasanya total akan bagi dengan bilangan kan. So bilangan ini kita ambil ni mark.length. Sebab mark.length ini adalah dia punya size. Size tu maksudnya bilangan. Okay, bilangan. Okay, boleh? Alright, so untuk array saya stop dekat sini dulu. Nanti kita akan proceed untuk maximum minimum tu. Saya akan terus pergi kepada exercise. Mana tadi? So kita stop dekat sini. Okay, hari ni 3 Mac. So nanti kita akan proceed yang bawah tu. Okay, ada soalan dulu setakat ini?